Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam topik metrik dalam video yang kelima berkenaan dengan metrik songsang. Baik, metrik songsang merupakan satu alternatif kepada operasi bahagi. Sebagaimana yang telah kita belajar dalam bidang nombor, integer maupun pecahan ataupun perpuluhan, kita semua mempunyai satu operasi, kita mempunyai beberapa operasi tertambah, tolak, darab dan juga bahagi. Tapi dalam metrik kita ada tambah, kita ada operasi tolak, kita ada operasi darab, dan alternatif pada operasi bahagi adalah metrik songsang. Baik, apa yang dikatakan sebagai metrik songsang ialah apabila satu metrik A, satu metrik A didarabkan dengan songsangan dia. Didarabkan dengan metrik songsang dia tu, ataupun metrik songsang tu darabkan dengan A, kita akan memperoleh satu identiti. Metrik identiti telah kita bincang sebelum ni. A kuasa negatif 1 ialah songsangan kepada A. Baik. Jika metrik A ialah ABCD, maka metrik songsang bagi A ialah 1 per AD tolak BC darab metrik D negatif B negatif C A. Baik. Ini ialah formula yang boleh kita gunakan dalam mengaplikasikan metrik songsang. Kita pergi satu persatu kepada setiap butiran yang ada dalam rumus metrik songsang ni. Pertama kita lihat penyebut bagi pecahan ni AD tolak BC. Daripada mana kita dapat AD tolak BC ni? Pertama AD. Ini operasi darab unsur A dengan unsur D kedudukan ni. Tolak. Bagaimana dengan BC? B darab dengan C. Itu yang pertama. Yang berkenaan dengan kurungan ni, AD yang ini, kita akan tukar tempat di antara satu sama lain. AD akan jadi DA. Manakala BC ni pada kedudukan ini, dia akan tukar simbol. Positif jadi negatif ataupun negatif jadi positif. Dalam contoh asas ni, B akan jadi negatif B, manakala C akan jadi negatif C. Itu ialah huraian tentang setiap elemen yang ada di dalam rumus metrik songsang ni. Kita lihat kepada contoh-contoh yang kita akan bincang ni tentang penggunaan rumus yang telah kita tengok dalam slide sebelum ni. Baik, kalau metrik A ialah ABCD, songsangan dia ialah sebagaimana yang kita bincangkan sebelum ni. Jadi kita akan tengok bagaimanakah cara kita nak meletakkan angka-angka dalam metrik asal ni ke dalam rumus metrik songsang ni. Tengok yang pertama. Metrik C 3, 5, 2, 3. Saya dah sediakan satu ruang. Yang mana ruang-ruang tempat kosong ni kita nak letak sahaja angka-angka yang dapat kita kenal pasti berdasarkan rumus yang kita dah tengok sebelum ni. Pertama, yang bawah ni AD. AD. So di sini 3 kali 3 tolak BC. BC 5 darab 3. Manakala dalam kurungan ni DA, kedudukan ni kita akan tukar tempat. Tapi di sini tak ada isu lah sebab nombor yang sama. Bagaimana negatif B, negatif C? Kedudukan ni 5, 2. So dia akan jadi negatif 5, negatif 2. Tukar simbol. Baik. Seterusnya. Metrik D sama dengan negatif 7, negatif 2, 6, 2. Baik. Kedudukan ni AD. AD. So A kita negatif 7, D kita ialah 2. Tolak BC. B kita ialah negatif 2, manakala C kita ialah 6. Bagaimana dengan dalam kurungan ni? Kedudukan ni kita akan tukar tempat. So negatif 7, 2 akan jadi 2 negatif 7. Manakala yang ini negatif 2 tukar simbol jadi positif 2. Manakala 6 positif 6 akan jadi negatif 6. Tengok metrik E. Unsurnya 5, negatif 7, 3, negatif 4. Perhatikan yang di bawah ni. AD. So, 5 dengan negatif 4. Darab. Tolak
BC negatif 7, 3. Okey, dalam kurungan ni pula 5 negatif 4 akan jadi negatif 4, 5. Negatif 7 tukar simbol di sini akan jadi 7. Manakala positif 3 akan jadi negatif 3. Baik, contoh yang terakhir dalam bahagian ni, metrik F sama dengan 2, negatif 4, 7. Okey, yang bawah ni, AD akan jadi 2 darab 7 tolak BC, negatif 4 darab negatif 4. Okey, bagaimana dengan yang dalam kurungan ni? 2, 7 akan jadi 7, 2. Negatif 4, negatif 4. Di sini kita akan tukar simbol. So, dia jadi positif 4, positif 4. Okey. Di bahagian ini kita hanya baru lihat bagaimana kita meletakkan nilai-nilai unsur-unsur yang ada dalam metrik ini ke dalam rumus. Belum lagi kita pergi kepada pengiraan dia secara lengkapnya. Baik. Dalam contoh berikutnya ni kita akan lihat bagaimanakah kita menyudahkan pengiraan bagi metrik songsang. Okey ya. Metrik A unsurnya ialah 2, 1, 7, 4. Kita nak cari songsangan kepada metrik A ni. Okey, A songsangan sama dengan rumus yang kita bincang tadi. 1 per 2 kali 4 tolak BC, 1 kali 7. Okey, darab dengan 2, 4 akan jadi 4, 2. 1 positif 1 akan jadi negatif 1. Positif 7 akan jadi negatif 7. Nah, ini kita dah tengok dalam slide sebelum ni. Bagaimana dengan pengiraan dia? 2 kali 4, 8. Tolak 1 kali 7, 7. Yang ini masih kekal. Okey, sama dengan 8 tolak 7, 1. Jadi di luar ni ialah 1 per 1. Dalam kurungan 4 negatif 1, negatif 7, 2. Masih lagi sama. Baik, 1 per 1 ialah 1. 1 bahagi 1 ialah 1. Jadi di sini kita akan buat balik apa yang kita dah belajar dalam video sebelum ni berkenaan dengan pendaraban metrik dengan nombor di luar ni. So 1 kali 4, 4. 1 kali negatif 1, negatif 1. 1 kali negatif 7, negatif 7. 1 kali 2, 2. Jadi ini ialah metrik songsang kepada A. Okey, 4 negatif 1, negatif 7, 2. Baik, contoh yang kedua. Metrik B sama dengan 3 negatif 4, 2, 7. Okey, songsangan bagi B ialah 1 per 3 kali 7 AD tolak BC, negatif 4 kali 2. Yang di dalam kurungan ni 3, 7 akan ditukar tempat jadi 7, 3. Negatif 4 jadi positif 4. Positif 2 akan jadi negatif 2. Bagaimana dengan kesudahan pengiraan ni? 3 kali 7, 21. Negatif 4 kali 2, negatif 8. So, negatif dengan negatif 8 tambah 8. Tukar jadi simbol menjadi tambah 8. Yang di dalam kurungan ni masih kekal unsur yang sebelum ni. Okey, 21 tambah 8, 29. Jadi 1 per 29 dalam kurungan 7, 4, negatif 2, 3. Jadi di sini sekali lagi kita melibatkan pengiraan pendaraban metrik dengan satu nombor. So 1 per 29 darab 7, 1 per 29 darab 4, 1 per 29 darab negatif 2, 1 per 29 darab 3. Okey, jadi ini ialah jawapan kepada metrik songsang bagi B. Okey, kita boleh uji sama ada betul ataupun salah kita punya pengiraan ni. Kaedahnya, metrik songsang ni darabkan dengan metrik asalnya, kita akan dapat jawapan identiti. Kalau kita dapat jawapan identiti, betul pengiraan metrik songsang kita. Okey. Okey, bukan semua matriks mempunyai metrik songsang. Okey, ini kita perlu jelas. Tidak semua metrik mempunyai metrik songsang. Waktu bila? Okey. AD tolak BC sama dengan kosong. Ini dipanggil sebagai penentu. Di mana kita jumpa konsep AD tolak BC sama dengan kosong ni ataupun AD tolak BC ni? Baik, dalam rumus metrik songsang bahagian bawah ni. Okey, bila kita masukkan pengiraan daripada metrik ke dalam AD tolak BC ni, kalau kita masukkan angka yang terhasil ialah kosong, maka metrik berkenaan tidak mempunyai songsang. Okey.
kita tengok bagaimanakah penyelesaian masalah yang melibatkan metrik songsang. Soalan metrik songsang ni biasanya soalan yang wajib keluar lah dalam SPM. Mesti ada. Kebiasaannya adalah dalam SPM. Diberi M darab 4253 sama dengan 1001. Ini identiti ya. Dengan keadaan M ialah metrik 2 kali 2. M ni metrik, bukan satu nombor biasa. M ialah metrik. Okey. Kita recall balik apa yang kita dah tengok dalam slide yang awal tadi. Metrik A darab dengan songsangan A sama dengan, ataupun songsangan A darab dengan metrik asalnya, kita akan dapat identity. Konsep identity ni ada dalam soalan ni. Tetapi dalam konsep yang kita nak gunakan huruf M ni samalah. Samakan dengan huruf A tu. Kalau metrik M darabkan dengan songsangan dia, songsangan M tu, ataupun songsangan M tu darabkan dengan metrik asal dia, kita akan dapat identity. Ini konsep yang kita perlu faham dalam soalan ni. Okey, katakanlah kita ambil konsep yang ini. Songsangan M darab dengan M, kita akan dapat identity. Okey. Jadi anggaplah ini ialah metrik asal. Anggap ini ialah metrik asal. Jadi apabila ini kita anggap sebagai metrik asal, untuk mendapatkan M ni, kita kena buatlah proses mencari metrik songsang bagi 4253. So, M ialah 1/4 darab 3, okay, tolak 2 darab 5. Dalam kurungan, 43 akan jadi 34, 2 akan jadi negatif 2, 5 akan jadi negatif 5. Okey, pengiraan dia kita sudahkan. 4 darab 3 12, 2 darab 5 10. 12 tolak 5, 12 tolak 10, 2. 1/2. Dalam kurungan masih lagi unsur yang sama tadi, 3, negatif 2, negatif 5, 4. Okey, darabkan nombor di luar ni, pecahan ni dengan unsur-unsur di dalam ni. Okey, 1/2 kali 3, 3/2, 1/2 kali negatif 2, negatif 1, 1/2 kali negatif 5, negatif 5/2, 1/2 kali 4, 2. Okey, ini contoh yang kedua. Diberi 1/16 dalam kurungan metrik 3M, negatif 5N, darab dalam kurungan N negatif 2, 5, 3, sama dengan identity. Okey, bila ada istilah sama dengan identity ni pasti melibatkan songsangan. Kita tengok, ni soalan dia tadi. Kita tengok kepada konsep yang kita dah belajar sebelum ni. Katakanlah kita ambil yang ini. A songsangan darab dengan A, kita akan dapat identity. Okey, A songsangan darab A, kita akan dapat identity. So, kalau kita anggap ini ialah songsangan, manakala ini ialah metrik asal. Ini ialah metrik asal. Jadi untuk mulakan pengiraan kita ambil yang metrik asal, yang kita anggap sebagai metrik asal ni, untuk kita buat proses mencari songsangan dia tu. Berdasarkan rumus yang kita dah recall, dah buat tadi, 1/AD. So, N kali 3. Tolak BC, negatif 2 kali 5. Dalam kurungan, N 3 tukar tempat jadi 3N. Negatif 2 jadi 2, 5 jadi negatif 5. Ini berdasarkan pengiraan kita dengan metrik yang asal, yang kita anggap ini sebagai metrik asal. Kita samakan dengan ini. Ini diberi dalam soalan. 1/16 3M negatif 5N. Yang dikatakan sebagai songsangan kepada A sebelah dia ni. Ini diberi dalam soalan. Baik. Kita permudahkan lagi. N darab 3, 3N. Negatif 2 kali 5, 10. Negatif 10 dengan negatif tambah 10. 3, 2, negatif 5N. Sama dengan, okey, ini yang kita ambil daripada soalan ni tadi. 1/16, 3M, negatif 5N. Jadi kita buat perbandingan yang diberi dalam soalan dengan yang kita kira berdasarkan metrik asal ni. Benda ni adalah benda yang sama. Dua ni ialah dua persamaan yang sama. Jadi, M, kedudukan M ni dengan ni. So, jawapan yang pertama M ialah 2.
Okey. Tengok kedudukan n. Tidak membantu. Tidak boleh selesai. So kita ambil lagi yang berkaitan dengan n. Tengok penentu dia ni. 3n tambah 10 dengan 16. Kita ambil yang itu. 3n tambah 10 sama dengan 16. Okey, pemudahkan n sama dengan 2. Macam mana? 10 bawa pergi belah kanan jadi tolak. 16 tolak 10, 6. Okey, 3 ni pindah jadikan bahagi. 6 bahagi 3, 2. Jadi ini ialah dua contoh berkenaan dengan matrik songsang. Kegunaan matrik songsang ni kita akan tengok dalam video yang boleh katakan video yang terakhir nanti dalam menyelesaikan persamaan linear serentak. Sekian, terima kasih.